jumpa saya dalam Bicara Selebriti sekejap lagi. Nantikan saya bakal mencakar minda anda. Assalamualaikum. Jumpa saya Yat Hamzah dalam Bicara Selebriti sekejap saja lagi, insya-Allah. Biar hujan turun, biar ribut membadai, tetap berada di sini berjumpa dengan saya di dalam program Bicara Selebriti, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa saya sebentar lagi Kholidia Sadil Alam atau sebagai Mas Azam di film Ketika Cinta Bertasbih di Balai Islam. Jumpa saya Ana Rafali, Bicara Selebriti sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagi memulakan majlis kita pada malam ini, semoga kita mendapat petunjuk dan juga hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita mulakan dengan membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. Hadirin dan hadirat sekalian, dipersembahkan Bicara Selebriti. Majlis mempersilakan barisan panelis pada malam ini. Yang pertama, Khalidi Asadi Alam, Ustaz Hasrizal Jamil, Yat Hamzah, Ana Rafali, dan moderator pada malam ini, Saudara Amin Idris. Dipersilakan ke pentas utama. Padamu bisikan doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu. Bagi meneruskan majlis pada malam ini, majlis diserahkan kepada Amin Idris. Testing. Andaikan diriku bisa seperti yang lain, yang kau sayang, yang kau rindukan, yang kau cintai. Setiap air mataku mengalir, Allah jangan tinggalkan aku lagi. Aku sayang Allah, aku rindu Allah, aku cinta Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Kelantan, apa khabar semua? Kabarnya waras? Hadirin sekalian, saya ternaik syekh menyanyi sebab saya berada di sebelah Ana Rafali. Dah boleh duit lah. Jadi tunggulah kami duit bersama sekejap lagi. Yalah. Baik, sekali lagi, apa khabar semua? Alhamdulillah. Gini. Lepas ni kalau saya tanya apa khabar semua, mula-mula sekali jawab baik, alhamdulillah. Boleh? Kali kedua, kalau saya tanya apa khabar semua, jawab hebat, alhamdulillah. Boleh? Kali ketiga, saya tanya lagi apa khabar semua, jawab dahsyat, alhamdulillah. Boleh? Okey, apa khabar semua? Apa khabar semua?
Apa khabar semua? Baik, kita bagi tepuk tangan gemuruh untuk rakyat negeri Kelantan hadirin sekalian. Lagu saat ni ambo petik daripada Kupeleh Wali Band. Tajuk dia Aku Cinta Allah. Dan kita malam ni berhimpun di Balai Islam adalah kerana kita cintakan Allah. Betul tak tuan-tuan semua? Dan apabila kita cintakan Allah, Allah pernah berfirman dalam Quran, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kita adalah umat terbaik dicipta di kalangan manusia. Syarat dia ialah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Syaratnya ialah kita menyuruh ke arah yang ma'ruf, mencegah yang munkar dan beriman pada Allah Subhanahu taala. Artinya tiga-tiga tu bila dirangkumkan namanya dakwah. Itulah topik utama kita pada malam ini bersama dengan 4 orang panel kita mengenai tanggungjawab dakwah. Jadi tuan-tuan, saya yakin dan percaya anda mari ni bukan sekadar nak dengar saya kecek tapi nak dengar panelis kita juga bercakap. Betul tak? Jadi saya teruh kepada soalan-soalan yang bakal kita bincangkan pada malam ini. Hadirin-hadirin sekalian, tak perlulah saya perkenalkan sebab sudah pun diperkenalkan oleh pengurusi sekejap tadi. Maka soalan yang pertama saya nak aju kepada orang yang dekat dengan saya dulu. Hak jauh-jauh kemudian, iaitu Ana Rafali. Tok laki dia orang Kelantan. Dia pun bolehlah kecak Kelantan sikit tak? Boleh? Boleh. Dia sebut beres ni. Tu je yang saya tahu, beres. Beres. Boleh lah tu. Baik, hadirin semua, soalan saya nak tanya kepada Ana Rafali ialah ada orang kata, bukan Ana Rafali kata, iaitu kerja dakwah ni adalah kerja ustaz-ustazah je. Penyanyi, sorry, I nak menyanyi, okey. Berlakon, sorry, I nak berlakon, okey. Dakwah kerja ustaz-ustazah, okey. Pendapat Ana Rafali, setuju atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya sebenarnya sangat gemuruh sebab selalunya kalau saya pegang mikrofon saya akan nyanyi. Tapi kali ini saya nak kena berkongsi pendapat dan harap-harap apa yang saya kongsikan ni dapat memberi manfaat kepada kita semualah, insya-Allah. Saya rasa sebenarnya dakwah tu merupakan tanggungjawab semua umat Islam. Sebab pada asasnya dakwah ni kita sebenarnya mengajar orang untuk membuat kebaikan dan menyuruh orang untuk meninggalkan kejahatan, amar makruf nahi munkar. Jadi kita tak boleh nak lepaskan tanggungjawab itu sebagai seorang insan yang sayang pada agamanya, yang sayang pada umatnya. Dan saya percaya setiap seorang mampu untuk berdakwah dalam cara mereka tersendiri. Asalkan kita punya rasa tanggungjawab, kita punya rasa sayang tu. Dan sebenarnya saya secara pribadinya, secara personalnya saya melihatkan perjuangan saya dalam industri muzik sebagai salah satu cara untuk saya mengajak orang berbuat kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Dan saya sangat-sangat bertuah kerana telah terpilih untuk menyertai Uncle Suhaimi, Mio Hassan dan juga Ultimate untuk menyampaikan sebuah lagu bertujuan untuk memperingatkan orang ramai tentang seelok-eloknya cara untuk kita mengamalkan hubungan yang sihat sesama lelaki dan perempuan lah, iaitu kalau berpacaran memang banyak pantang larang. Nak saya nyanyi ke? Macam tak boleh lawan je. Nak dengar kau? Boleh tak sikit, boleh tak? Sikit boleh tak? Try sikit. Tapi saya nak tahu boleh tak sahut sekali? Boleh nyanyi sekali? Kita nak berdakwah ni dengan cara lagu, boleh? Orang Kelantan ni dikir barak. Dia nyanyi untuk Kelantan. Kalau berpacaran. Try sepukul. Sepukul. Okey, insyaAllah. Boleh pandang-pandang. Malu-malu orang Kelantan ni. Itulah saya kahwin dengan seorang yang sangat pemalu sebenarnya. Sekali lagi boleh? Kita cuba ya. Boleh pandang-pandang. Boleh pandang-pandang. Jangan pegang-pegang. Jangan pegang-pegang. Duduk renggang-renggang. Renggang. Bertambah saya. Saya.
Tak apa, kocok putih budu. Kena makan banyak sikit budu Kita ni. buka nombor untuk Ana Rafali, tuan-tuan. Terima kasih. Okey, so saya sebab itulah saya tidak setuju dengan kenyataan mengatakan sebenarnya dakwah ni hanya tertakluk ataupun hanya tanggungjawab kepada ustazah dan ustaz, sebab kalau kita pergi ke majlis-majlis ilmu dan kita mendapat manfaat, sangat-sangatlah rugi kalau kita tak sebarkan apa yang kita dapat tu. Segala ilmu yang kita dapat tu sekurang-kurangnya kita boleh kongsi dengan rakan-rakan kita, adik-adik kita, suami kita, insya-Allah. Jadi saya rasa sebenarnya sekiranya kita semua ada rasa tanggungjawab itu, ada rasa kasih sayang sesama umat Islam, kalau kita melihat keburukan, seeloknya kita tegur dengan cara baik. Kalau kita punya kepribadian yang mencerminkan seorang yang baik, insya-Allah orang akan melihatnya sebagai satu contoh yang sesuai dengan diri dia dan malah tahu boleh ikut sekali. Harapannya lah. Itu dia. Dan nak tanya sikit lagi, adakah Ana Rafali juga berfikiran begini sebelum bertudung dulu? Semestinya. Dan saya rasa sebab itulah saya cuba untuk menghasilkan lagu-lagu yang tidak keterlaluan dalam dari segi, kalau lagu cinta saya tak mahu seolah-olah mentuhankan orang atau mengorangkan Tuhan, dan saya percaya kepada konsep kita kena bersederhana, kita wasatiyah. Jadi kita sentiasa ingat di mana kita berada, sentiasa ingat yang kita hambanya sampai bila-bila, dan cuba untuk berkongsi kasih sayang itu yang seelok-eloknya lah, insya-Allah. Ya, para hadirin sekalian, dengan prinsip tersebut maka Ana Rafali pernah menjuarai juara lagu. Kita bagi tepukan untuk Ana Rafali, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu pendapat dia mengenai soalan saya tadi. Saya nak bertanya soalan yang sama pada Yat Hamzah. Adakah benar bahawa dakwah ni kerja ustaz-ustazah je, kan? Ataupun kerja orang bertudung saja? Yang orang lain itu not my business, okay? Kan? Ya, macam mana? Terima kasih saudara Amin Idris, ustaz saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua. Sihat orang Kota Baru, Kelantan semua? Alhamdulillah. Okey, terus kepada menjawab soalan Cik Amin. Pada saya secara sejujurnya lah, pada pendapat saya, setiap daripada kita adalah khalifah Allah. Tugas khalifah Allah adalah memimpin dan dipimpin. Jadi seharusnya kita sebagai seorang pemimpin, kita kena berdakwah pada semua. Kita adalah pendakwah sebenarnya, sama ada kita sedar atau tidak. Macam contohnya kalau kita dalam keluarga, macam saya seorang ibu, seorang isteri, seorang anak. Kalau macam saya sekarang, saya sebagai seorang pendidik, bila saya mendidik anak saya ke arah kebaikan, itu satu dakwah juga sebenarnya. Pada saya lah, saya pun nak cakap pasal agama, saya pun baru nak bertatih. Tapi pendapat saya, setiap daripada kita memang dilahirkan sebagai seorang pendakwah yang memikul tugas untuk menyebarkan kebaikan untuk manfaat semua. Betul kan? Saya rasa anda semua setuju kot dengan saya. Yalah, sebab lagi kalau kita ditugaskan sebagai macam ustazah tu, memang mereka pikul tanggungjawab yang besar. Tapi kami juga kelompok yang profesion yang berlainan, kelompok yang berlainan, tapi sama saja. Kami mungkin boleh berdakwah daripada segi ataupun cara yang berbeza. Pendekatan tu mungkin pendekatan yang berbeza, menggunakan kreativiti, medium seni. Macam saya pelakon. Ana Rafali penyanyi, pemuzik, komposer, semua dia lah. Jadi dia ada cara dia untuk menyampaikan dakwah. Kalau bukan dengan kata-kata yang macam straightforward oleh ustaz-ustazah, dengan pendekatan psikologi yang begitu, kami dengan cara kami, macam saya dengan cara lakonan saya, drama yang saya sampaikan, filem yang saya sampaikan, harus kita macam menghayati sepenuhnya apa yang kami bawa tu, watak yang diberikan pada kami itu, kami beri penghayatan yang sepenuhnya, kami cuba yang terbaik supaya apa yang kami cuba sampaikan itu sampai dan terkesan di hati semua yang menonton naskah yang kami cuba sampaikan. Dan kami harap itu juga merupakan salah satu dakwah, walaupun mungkin tidak layak lagi digelar, tapi sedikit sebanyak terkesan di hati penonton yang menonton, melilihkan air mata.
mungkin ada sedikit terdetik rasa insaf, saya rasa itu dah cukup baik untuk membuka hijab seseorang supaya menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Allahuakbar. Rasa macam tu kot. Ya, bila dah pakai tudung semakin banyak job ke ataupun makin kurang? Yalah, ada pendapat kata pakai tudung ni ketinggalan zaman, tak stylo. Kita ni dah zaman moden. Pendapat Yat bagaimana? Allahuakbar. Sebenarnya saya cuma nak berkongsi, bukan tujuan untuk riak atau takbur. Subhanallah, selepas saya berhijab, rezeki saya yang Allah beri melimpah ruah daripada dulu. Syukur sangat padanya. Tapi itulah, Allah memang sentiasa menguji insan, hamba-hambanya yang inginkan kebaikan mengalir dalam dirinya. Macam contoh saya, memang job lakonan, saya bagi just nak share job lakonan. Masa minggu pertama saya berhijab, luar biasa banyak daripada yang sebelum ni. Tetapi ada tapi dia. Tetapi yang macam Allah nak puji sama ada saya kuat atau tidak untuk menolak tawaran-tawaran yang tidak sesuai lagi dengan prinsip saya sekarang, yang bertentangan dengan apa yang saya cuba lakukan sekarang. Memang banyak sangat dugaan, tapi itulah, kalau kita buat sesuatu kebaikan tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas, bukan kerana sebab-sebab yang tertentu, dan kita lepaskan apa yang datang pada kita, walau macam mana besar dan hebat pun tawaran tu datang pada kita. Tapi kalau saya rasa macam saya dah tak nak buat lagi, sebab kalau saya buat juga saya sama macam saya yang dulu, maknanya saya tak ada penghijrahan dalam diri saya. Saya tinggalkan dengan rela hati, dengan penuh macam tak ada rasa kekesalan. Kalau dulu mungkin saya rasa macam, alah, terbawa-bawa sampai ke tidur ni, macam cakap dengan suami, you macam mana ni you, rasa macam tersenyum Ustaz. Macam mana ni, I rasa macam rugilah, macam tak boleh nak kena buat juga job ni. Macam mana nak telefon balik dia orang, nak macam nak ubah fikiran ke, akan terdetik perkara-perkara macam tu. Sorry, saya bagi contoh. Ustaz. Isteri Ustaz ada. Saya bagi contoh, lebih kurang macam tu. Hati ni akan rasa tak senang, rasa macam terfikir-fikir, macam rasa macam ruginya kalau lepaskan. Alhamdulillah. Sekarang saya tidak sama lagi macam dulu. Saya lepaskan dengan rela sebab saya tahu itu bukan rezeki yang Allah tetapkan untuk saya. Rezeki saya Allah letak kat tempat lain. Dia suruh saya pergi tempat lain, ataupun dia dah sediakan sesuatu yang lebih baik untuk saya. Saya cuma perlu sabar dan redha dengan apa yang ditentukan untuk saya. Jadi kesimpulannya, rezeki saya lebih melimpah luas selepas saya berhijab. Tapi kalau bukan dalam bidang lakonan, bidang seni yang lain, yang cabangnya lebih luas, yang tak pernah saya ceburi, terokai sebelum ni. Contoh macam diundang ke majlis-majlis ilmu begini, saya diundang untuk berkongsi pengalaman saya. Itu juga satu sumber pendapatan untuk kami yang dah baru bidra. Ya, sebenarnya ya. Dan saya rasa lebih berkat, lebih dirahmati, sebab apa yang saya lakukan adalah 100% kebaikan untuk dikongsi dengan semua. Saya menimba ilmu daripada panelis yang lain, daripada anda, daripada moderator, dan dalam masa yang sama saya kongsi apa yang saya tahu, walaupun sedikit je. Itu yang saya rasa Masya Allah. saya kena buat. Dalam arti kata lain, rezeki adalah pada kuasa Allah, bukan pada kuasa puak-puak tertentu. Sekian, terima kasih. Setuju. Lebih-lebih kena ban pula kan. Tapi yang penting, insya-Allah malam ni panel tidak akan tuduh saya sebagai pengurusi bias. Kalau tuan-tuan faham maksud saya. Baik, saya nak beralih pada Ustaz Rizal. Ustaz Rizal, saya teringat masa saya tingkatan 4 dulu, saya pernah dengar kuliah Tok Guru. Tok Guru sebut suatu ketika dulu Allah pernah bermesyuarat dengan para malaikat. Tak kala dia bermesyuarat, maka Allah nukilkan dalam Quran, kata Allah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, aku nak cipta wakil aku atas muka bumi. Maka diciptalah manusia. Jadi khalifah tu Ustaz, apa kaitan khalifah dengan dakwah? Mungkin orang Kelantan tahu dah, cuma kita nak peringat. Allah kecak Kelantan pula Ustaz Rizal. Cuma kita nak ingatkan. Tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada saudara Amin Idris, moderator, Mas Khalidi, Anna Rafali dan juga Yat selaku panel bersama, YB Ustaz Ahmad Bahaki Atikullah,
urus setia yang terbabit dalam penganjuran bicara selebriti ini. Seterusnya ikhwah dan akhwat, khususnya rakyat daripada negeri Kelantan, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Sebelum saya jawab soalan itulah ya, bila saya war-warkan bicara selebriti ni di Facebook saya, ada ramai orang komplain. Dia kata, Ustaz, buatlah program yang sama dekat JB kan, buatlah program yang sama dekat Ipoh. Dia kata macam itulah. Jadi saya hanya mampu jawab satu sajalah. Kalau anda mahu bicara selebriti berada di ibu negeri anda kena pilih kerajaan seperti kerajaan negeri Kelantan. Ya. Itulah ya. Dan saya rasa sangat gembira kerana kerajaan negeri Kelantan konsisten meraihkan para selebriti, saya bukan selebriti ya, para selebriti dalam bentuk yang sangat berharga, iaitu sambil memberi kita juga menerima ya, kita berkongsi. Alhamdulillah. Dan walaupun saya bukan orang Kelantan, saya nak mengambil kesempatan jugalah untuk mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Mas Khalidi kita ya, tetamu daripada jauh ya, yang hadir ke negeri Kelantan. Sebab kalau orang luar, kalau saya datang sini mungkin saya tetamu, tetapi kalau Mas Khalidi datang ke Kelantan, saya rasa saya jadi tuan rumah pula ya, untuk meraihkannya insya-Allah. Okey, tak boleh berceloteh. Ustaz memang macam itulah, banyak bercakap kan ya. Okey, baik. Bila disebut tentang khalifah ya, khalifah ini sinonim dengan peranan. Ya, bila kita lihat diri kita sebagai khalifah, kita akan melihat diri kita daripada sudut peranan, bukan dari segi hak. Ya. Maka apabila Allah SWT menciptakan manusia sebagai khalifah, nak dikaitkan dengan dakwah, saya rasa satu keindahan konsep dakwah dalam Islam ini ialah dia menjadikan setiap kita ni istimewa. Dia menjadikan setiap kita ni ada peranan, dan dia menjadikan setiap kita ni ada habuan yang menanti. Sebab apa? Bila Allah SWT sebut dalam Al-Quran ya, dalam surah An-Nahl, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Allah dengan hikmah, dan berbicaralah, berdebatlah, andai kata ada keperluan untuk berdebat, dengan teladan-teladan dan perdebatan yang baik ataupun yang lebih baik. Jadi nadi kepada agama Islam ni ialah seru. Kita tengok ya, bila ada benda-benda yang orang dah tak seru dah, contohnya macam penutur bahasa Sanskrit, dia sudah tidak menyeru masyarakat untuk bertutur dalam bahasa Sanskrit, maka bahasa Sanskrit mati. Yang menjadi nadi kepada umat Islam ialah kerana bila kita terima peranan dakwah tadi, semua orang rasa nak menyeru manusia kepada Islam, dan itu menjadikan agama kita terus dinamik, terus hidup dalam pelbagai cabaran yang telah ditempuh sepanjang 1400 tahun inilah. Jadi saya melihat bahawa keindahan konsep dakwah dalam Islam dan kaitannya dengan khalifah ialah sama ada saya ustaz, sama ada saya jurutera, sama ada saya kerani, sama ada saya bertugas untuk mengutip duit yang dibayar oleh orang yang nak masuk ke tandas awam, saya sentiasa nampak saya nak menyeru orang kepada Islam, saya nak mengajak orang kepada Islam. Dan bila kita nak ajak orang kepada Islam, 4 perkara baik yang pasti akan berlaku pada kita. Yang pertama, kita hanya seru benda yang kita tahu. Yang kedua, kita hanya seru benda yang kita faham. Yang ketiga, kita hanya akan seru benda yang kita berbangga dengannya. Dan yang keempat, kita akan menyeru dengan sesuatu yang kita sayang kepadanya. Maka bila kita mula sahaja buat kerja dakwah, kita akan mula tambah pengetahuan. Bila kita mula sahaja buat kerja dakwah, kita akan tambah kefahaman. Bila kita mula sahaja buat kerja dakwah, kita akan semakin bangga dengan keislaman kita. Dan apabila kita buat kerja dakwah, kita akan bertambah-tambah sayang dengan agama kita, dengan Tuhan kita, dengan Rasul kita, dengan diri kita, dan seterusnya dengan saudara-saudara kita. Jadi saya rasa kalau sekiranya topik dakwah dapat digarap dan dianggap sebagai, kalau jari ni sebahagian diri saya, hidung ni sebahagian diri saya,
rambut ni sebahagian diri saya dan dakwah itu juga sebahagian diri saya, maka cemerlanglah Islam sekurang-kurangnya macam yang ada di negeri Kelantan, atau sepatutnya mesti lebih baik dan lebih maju lagi, insya-Allah. Begitulah sedikit respon saya sebagai orang kata pusingan pertama. Tak tahu berapa pusingan ada kan, wallahu alam. Terima kasih ya. Terima kasih Ustaz Rizal. Kita bagi tepukan untuk Ustaz Rizal. Hadirin sekalian, sebelum kita beralih kepada itu, sebelum kita beralih kepada panel yang seterusnya, yang saya yakin dan percaya sebelum ini kita bersama dengan heroinnya, iaitu Oki Satyana Dewi. Hari ini kita bersama dengan hero-nya. Tapi sebelum kita berbicara dengan beliau, para penonton, ayo kita saksikan playback yang kami sediakan. Check it out. Masih bersama Malaysia. Bagaimana? Gak ada yang hilang kan? Alhamdulillah masih lengkap. Terima kasih banget atas segalanya ya. Saya kira kalian cukup di sini saja. Sudah dekat rumah kan? Karena saya mesti pulang. Lagi pula kalau kelamaan, aku sepertinya minta tambahan lagi. Tidak apa-apa mas, terima kasih banget sudah ditolong. Sama-sama. Assalamualaikum. Mas, namanya siapa? Abdullah. Rahasia itu hanya kau yang tahu. Namun aku tak mau jadi tuna cinta. Namun harus ku ikhlaskan semua kasih. Mencintaimu seperti matahari mencintai titah Tuhannya, tak pernah lelah membagi cerah cahaya, tak pernah lelah menghangatkan jiwa. Nah ini loh masku, Khairul Azam, kenal nggak? Mas Abdullah? Kalau ini saya kenal, tapi namanya bukan Khairul Azam, Abdullah. Loh, Abdullah sah? Ya bener toh, nama lengkap Masmu itu kan Abdullah Khairul Azam. Nih, pindah nih. Nah, ambil kursi, saya tinggal ke belakang sebentar ya. Ayo mbak, silakan. Ya, terima kasih mas. Putri Pak Dubes kok ada di sini? Surprise ya kita bisa bertemu di sini. Rumahnya Ana dekat dari sini? Ya, sekitar 14 km mbak. Oh ya, selamat ya. Kabar kamu tunangan sama Mas Furqon? Ayo masuk. Sini, duduk di sini. Kalau boleh tahu, gadis itu asalnya dari mana dan siapa namanya Pak? Dia asli Wangen sini. Dia anak ataupun putriku. Ana bagai Allah. Jika sewaktu Oki Satyana Dewi berada di sini, dia tanya saya, Mas namanya siapa? Kali ini kita ada orangnya, tapi bukan saya nak tanya sebab saya lelaki. Jadi tuan-tuan boleh tak anda ramai-ramai sebut, Mas namanya siapa, boleh? Boleh? Dalam kiraan 3, 1, 2, 3. Jawab. Okey, hadirin sekalian, itu dia Abdullah. Tak apa, pihak audio harap dapat perbaiki. Kesian dia nak jawab tak dengar suara kan. Okey, dah okey audio? Okey. Sekali lagi, 1, 2, 3. Mas, namanya siapa? Abdullah. Baik, itu dia para hadirin sekalian, Mas Azam ya. Okey, saya nak membaca sedikit indonesiamatters.com. Di dalam tulisan ini menyebut the film Ketika Cinta Bertasbih and not hurting the Muslim of religious minorities. Dan kata mereka, in the wake of the success of the Islamic film Ayat-Ayat Cinta, Cinema Art Pictures will shortly produce a screen version of another Habibur Rahman Al-Shirazi novels, this time Ketika Cinta Bertasbih, which become the most successful movie in Indonesia history. Dahsyat. Kita bagi tepukan untuk Ketika Cinta Bertasbih, tuan-tuan. Soalan saya, bagaimana
latar belakang yang boleh menyebabkan saudara terjebak di dalam dunia lakonan dan akhirnya berlakon di dalam filem Ketika Cinta Bertasbih? Silakan Mas Azam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain wala muridnya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Apa kabar warga Kelantan? Sedikit cakap Kelantan. Coba cakap gini, apa koba? Kelantan apa koba? Apa koba? Apa koba? Bolehlah. Iya, terima kasih. Ya, tentunya saya sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bisa hadir di Kelantan sejak kemarin sore. Saya tidak sendiri, tapi saya selalu didampingi oleh kedua orang tua saya, yaitu abah ibu saya yang ada di depan. Terima kasih atas bantuan seluruh panitia yang selalu mensupport saya untuk hadir di sini untuk menyelenggarakan acara ini, dan juga yang saya hormati Ustadz Bayi Haki yang dari kemarin menyambut hangat kedatangan kami sekeluarga. Dan senang sekali kami dari Indonesia merasa terhormat, tersanjung atas apresiasi warga Malaysia, terutama warga Kelantan yang menyambut baik hadirnya karya movie Ketika Cinta Bertasbih 1 dan 2 di sini. Insya Allah hampir semuanya mengetahui, hampir semuanya sudah menonton. Saya menjadi Abdullah Khairul Azam yang jualan tempe dan bakso cinta. Dan kalau ditanya apa rahasianya sampai banyak publisher atau orang-orang yang mempublish tentang berita kami atas karya movie Ketika Cinta Bertasbih sangat spektakuler, fenomenal. Alhamdulillah film ini, movie ini melalui proses yang berbeda dengan movie-movie yang lainnya yang pernah hadir di Indonesia. Mungkin juga baru pertama di Asia Tenggara, yaitu mencari pelakonnya atau pemeran utamanya diadakan dengan audisi terbuka atau open casting. Pada waktu itu dari data yang ada, yang ikut open casting untuk menjadi pemeran utama di film Ketika Cinta Bertasbih ada 7.000 orang. Dan Allahu alam, saya merasa saya mendapatkan amanah dari Allah, bukan karena saya hebat, tapi karena doa kedua orang tua saya yang membuat saya terpilih menjadi pemeran utama di film Ketika Cinta Bertasbih. Kalau mungkin pada waktu itu niat saya hanya ingin menjadi selebriti, niat saya hanya ingin terkenal, populer, nampak di TV, bisa jadi bukan saya yang terpilih. Tapi karena niat saya pada waktu itu, yang pertama, birrullah, birrul walidain, ridha Allah, ridha orang tua. Saya ingin memberikan kebanggaan, kebahagiaan, kesenangan untuk kedua orang tua saya, abah ibu saya. Dan yang paling utama yaitu ingin syiar dan dakwah agama Islam melalui media film, melalui movie. Karena sebelumnya saya pernah belajar seni teater di Teater Populer Indonesia. Di situ dijelaskan oleh salah satu sineas atau seniman senior Indonesia, Om Slamet Raharjo, mengatakan bahwasannya salah satu media paling efektif dan efisien untuk mempengaruhi masyarakat, untuk menginfluence, yaitu media film. Jadi kesempatan hadir ketika Ustadz Habibur Rahman El-Sirazi mengadakan casting, open casting pemeran utama film Ketika Cinta Bertasbih, saya ikut dan saya berazam ingin dakwah dan syiar agama melalui media film. Dan alhamdulillah sambutan sangat luar biasa sekali, dan juga spirit Islam, prinsip-prinsip yang dihadirkan oleh Ustadz Habibur Rahman itu sangat beliau jaga. Ukhuwah-ukhuwah di antara kru-kru yang ingin membangun film itu menjadi film pembangun jiwa, film yang menimbulkan spirit-spirit Islam, itu sangat dia jaga. Kami ini sebelum berangkat ke Mesir, itu kami kurang lebih sampai 3 bulan kami berkumpul bersama. Di situ kami belajar acting, mengasah acting, dan juga kami di situ tahsin, tahfiz Al-Quran hampir setiap hari. Jadi seperti di pondok pesantren. Dan memang alhamdulillah saya sendiri terlahir dari lingkungan dan keluarga pesantren. Kakek saya almarhum
Kiai Haji Dhofir Ali adalah ulama di Jawa Timur sana. Saya berasal dari Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia. Dan memang kami punya pesantren namanya Pesantren Al-Mas'udi. Jadi memang harapan keluarga saya di situ, saya harus ada di jalur Islamia, di film-film Islamia, film-film dakwah. Dan memang itu yang menjadi daya hati nurani saya, naluri saya untuk terus berjuang di film dakwah ini. Dan kalau boleh ditanya, bagaimana proses bisa terpilih? Kami yang mengikuti audisi pada waktu itu dites mengaji, terus ditanya latar belakang pengetahuan tentang agama, keluarga, dan juga tentunya acting. Maknanya syarat untuk diterima sebagai aktor mesti lancar membaca Al-Quran. Iya, salah satunya. Dan juga itu yang paling utama, pemahaman agama, sejauh mana mengerti agama, pendalaman agama. Alhamdulillah saya bisa lolos di situ. Dan juga kami harus acting. Dan tidak hanya satu bahasa, tapi ada 3 bahasa. Yang pertama bahasa Indonesia, kedua bahasa Arab, dan yang ketiga bahasa Jawa. Karena Khairul Azam ini ceritanya dari Jawa Tengah dan saya dari Jawa Timur, jadi alhamdulillah saya bisa memerankan pemeran atau pelakon Khairul Azam insya Allah dengan baik. Dan itu yang menjadi sumber kekuatan kami sampai akhirnya kami bisa terpilih. Di Mesir pun kami melakukan syuting selama 35 hari. Dan di situ pun tidak hanya syuting, kami melakukan proses syuting selama 35 hari. Kami juga tetap dibekali dengan siraman-siraman rohani dari teman-teman dari Al-Azhar Kairo, ustadz-ustadz muda yang ada di sana. Setiap subuh kami melakukan tahsin atau tahfiz bersama, ngaji Al-Quran. Jadi memang kita berharap bahwasanya hadirnya movie Ketika Cinta Bertasbih bisa membangun spirit Islam, bisa membangun jiwa kita untuk menumbuhkan karya-karya Islami, spirit-spirit Islam dan prinsip-prinsip Islam di zaman globalisasi seperti sekarang. Dan alhamdulillah Ketika Cinta Bertasbih disambut baik oleh seluruh warga masyarakat yang menontonnya, dan kami mengucapkan dari Indonesia terima kasih atas sambutan yang sangat luar biasa dari warga Kelantan dan Malaysia untuk film dan karya movie Ketika Cinta Bertasbih. Itu dia. Saya menerima SMS daripada seorang kawan. Dia suruh saya tanya, bukan saya mau tanya, dia suruh tanya, Mas Azam sudah kawin belum? Belum. Bila mau kawin? Saya ketika ditanya seperti itu, jawaban saya apa kata ibu saya. Ya, Masya Allah. Jadi yang memilihkan pendamping saya, bidadari yang akan menemani saya, itu atas izin ibu saya. Kalaupun saya punya calon yang cocok, tapi ibu saya Holidi maaf nampaknya kurang sedikit ini, wah saya merasa ibu saya tak cocok, saya tak berani melanjutkan karena takut. Kami mempunyai prinsip, dan saya mempunyai prinsip bahwasanya untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat itu yang paling utama mendapatkan ridho ibu dan abah saya. Okey, jadi pada muslimah-muslimah sana, silalah berkenalan dengan mak ayah. Setahu saya Oki pun belum kahwin lagi ya. Net, okay. Ada apa-apa komen? Ya, saya juga masih berusia 23 tahun. Sekian, terima kasih. Okey. Terbalik umur saya, dia 23, saya almost 32. Tu dah aku nampaknya. Baik, selesai round pertama hadirin sekalian. Kita masuk round kedua untuk meneruskan bicara selebriti kita pada malam ini. Saya nak kembali kepada Ana Rafali. Sebab zaman sekarang apabila dibuka audition ataupun casting untuk jadi pelakon, untuk jadi penyanyi, memang remaja di Malaysia cukup gairah untuk pergi. Walaupun kadang-kadang menyanyi itu dia nyanyi lagu lain tapi kita faham lagu lain. Kan? Akhir sekali orang Kelantan berkata, lagu mana? Jadi bagi Ana lah, bagi anak-anak muda yang nak menyanyi, nak berlakon, agar mereka dapat meneruskan impian mereka, tetapi impian itu memberi manfaat pada diri dan juga manfaat kepada agama. Apa tip-tip daripada Ana Rafali? Saya cuba jawab insyaAllah. Bagi saya, dalam apa jua yang kita lakukan, niat tu kena betul. Dan saya bermula mencuburi dalam bidang seni ni
Hanya satu saja, sebab kalau boleh saya nak tolong ibu bapa saya, kalau boleh saya nak antara harapan saya, kalau boleh nak membawa mereka ke Mekah suatu hari nanti untuk mengerjakan haji dan umrah, insya-Allah, doakanlah. Dan saya merasakan bahawa Allah telah mengurniakan satu bakat kepada saya untuk menghasilkan lagu yang insya-Allah dapat menyentuh hati orang ramai, dapat memberikan inspirasi kepada orang ramai untuk mengambil iktibar daripada mesej yang saya cuba sampaikan. Dan saya percaya dan bertambah-tambah percaya lagi tentang perjuangan saya ini apabila Allah telah membuka hati saya dan telah memberi hidayah untuk saya memperlengkapkan diri saya sebagai seorang muslimah yang sentiasa memperbaiki diri sendiri, sentiasa berusaha untuk menjadi lebih baik. Dan saya sangat bersyukur, alhamdulillah, tarikh keramat di mana saya telah membuat keputusan untuk berhijab ialah pada Maulidur Rasul yang lepas. Dan di mana kalau saya boleh kongsi sedikit tentang pengalaman saya, sebelum ini selalu orang kata kat saya, pakai baju kurung dah lengkap dah, nyanyi lagu pun lagu yang baik-baik, yang berunsurkan nasihat, jadi bila pula nak berhijab untuk melengkapkan diri? Dan jawapan saya ketika itu, saya sentiasa minta orang untuk mendoakan supaya datang petunjuk, supaya datang hidayah. Saya tak tolak, saya mengalu-alukan supaya suatu hari nanti saya akan bersedia untuk menerima tanggungjawab tu. Tapi masalahnya bila saya minta orang doakan, saya sendiri pun tak tahu bila saya akan bersedia, bila harinya saya mampu untuk melepaskan segalanya dan cuba untuk memperbaiki diri sendiri. Dan disebabkan saya tak pernah tanya diri saya sendirilah, saya rasa jawapan tu datang secara tiba-tiba, tanpa dirancang, tanpa diduga. Dan alhamdulillah, apabila saya telah membuat keputusan untuk berhijab, saya tak fikir pun sama ada esok saya akan teruskan atau tidak. Saya tak fikir pun sama ada saya mampu untuk istiqamah atau tidak. Tapi dari hari ke hari, saya bangun pagi, saya pakai. Dari hari ke hari, saya bangun pagi, saya berjanji saya nak menjadi lebih baik. Saya ingin mencari seberapa ilmu yang boleh untuk memantapkan iman saya, insya-Allah, supaya saya boleh hidup di dunia ini bukan saja untuk membahagiakan diri saya sendiri, tapi juga dengan orang sekeliling. Jadi niat saya yang daripada asalnya ingin membantu ibu bapa saya, dan kemudiannya bertambah untuk berkongsi pengalaman atau cerita untuk menghiburkan orang ramai, untuk memberikan mesej dalam hiburan itu sendiri. Akhirnya telah disediakan satu jalan yang cukup mudah, cukup indah untuk saya tempuhi, ceburi. Dan saya sangat bertuahlah, syukur alhamdulillah, rezeki saya pun melimpah ruah seperti itulah. Memang saya rasa ada satu hadiah sebenarnya, satu hadiah yang kita berikan kepada diri sendiri apabila kita tekad untuk mengubah ke arah kebaikan, dan Allah akan menjanjikan memberikan banyak lagi hadiah daripada hanya berniat baik itu. Apa yang saya ingin sampaikan kepada adik-adik saya dekat sini ataupun mereka yang berminat untuk mencuburi dalam bidang seni disebabkan oleh minat dan ada bakat ataupun ingin membantu keluarga dan sebagainya, mulakan dengan niat yang baik. InsyaAllah Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Itulah. Terima kasih. Itu dia tuan-tuan, kita bagi tepukan untuk Ana Rafali. Dia berkongsi sedikit kisah hijrah beliau, dan saya difahamkan suami juga memainkan peranan penting di dalam sokongan dan dukungan Ana berhijrah. Ketika itu kami masih lagi belum dijab kabulkan. Orang pertama yang saya message ialah suami saya, bakal suami saya ketika itu. Saya simple je, saya message kat dia, hari ini Ana rasa nak bertudung. Dan sebaris je jawapannya. Relax tanya gitu je. Alhamdulillah. Memang saya rasa memang terjawablah segala persoalan saya. Dan pertama kali dia melihat saya berhijab tu, seolah-olah matanya bersinar-sinar dan bercahaya. Berseri-seri muka dia. Saya memang rasakan memang
Alhamdulillah jodoh saya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengannya, dan kami sentiasa berusaha untuk membaiki diri sendiri dan moga-moga dapat itulah tok laki dia. Amboi. Dan moga-moga dapat inilah meneruskan dakwah Islamiah lah, insyaAllah dalam cara kami yang tersendiri. Doakanlah. Ya, kita tengok wajah suami dia handsome. Tahu sebab apa? Sebab dia orang Kelantan. Saya setuju. Tak? Orang Kelantan yang handsome kan? Betul. Sebaik saya dah berkahwin, Alhamdulillah. Dan dia Kelantan mana? Tawe, Bacok. Pasir Putih, Bukit Aban. Pasir Putih. Oh, silap kampung. Siapa Bacok? Suka-suka Bacok juga. Okey, terima kasih Ana Rafali. Sebelum tu kita nak ngepeng sikit. Ni suhu dah kata dia ni. Kepada pemilik kenderaan DAH 9756, suhu ni sebab rakyat Malaysia tengok ni, kata dia ni. DAH 9756 Kancil, bukan sebab dia langgar kata orang, bukan sebab dia halal jalan orang, tapi untuk mengelak daripada dia tak boleh start kereta, lampu kereta tak tutup. Dia tolong gitu tutup dah. Baik. Ya, dalam Quran Allah sebut laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah adalah contoh terbaik. Maknanya dalam Islam dia ada sistem kita mengkagumi tokoh agar kita juga ikut sama cara mereka, cara tokoh tersebut, dan kita juga menjadi orang yang berjaya. Iyad sendiri ada tak tokoh yang Iyad kagumi, dan kenapa? Sebab dengan kata hari ni jumpa Tok Guni Aziz, dia senyum siapa kau telinga boleh jumpa Tok Guni Aziz. Bakpo teka, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebenarnya saya nak kongsi lah. Saya ni nak kongsi cakap tadi, tak cakap lain, nak kongsi. Yalah, kita datang kat sini nak kongsi ilmu kan. Nak cakap tentang tokoh ataupun orang, ataupun pemimpin, ataupun idola yang menjadi sanjungan saya sejak dulu lagi, memang ramai. Dia tak terhad pada pemimpin saja, pada mungkin rakan seni yang lain, ya, pakar motivator ke, ustaz-ustazah. Tapi saya sendiri sejak dari dulu lagi sampailah Lani. Betul saya cakap? Learning. Sebut learning. Sampailah Loni. Yang amat berhormat Tok Guru Nik Aziz tu memang saya daripada saya sekolah menengah. Sebab saya sampai ke saya ketika saya belajar di UiTM Shah Alam, saya banyak membaca. Kita student memanglah banyak baca kan. Saya suka baca tentang ekonomi, pemimpin, antaranya ulama-ulama yang terdapat di seluruh dunia, di Mesir, di Jordan, Indonesia, sampailah ke Malaysia ni. Masya-Allah, dia antara yang saya paling kagumi kerana kepribadian dia. Dia antara pemimpin yang disegani sebab dia, tengok dia macam mana, sangat merendah diri. Tadi saya memang dah lama teringin nak jumpa dengan dia. Alhamdulillah, hari ni Allah makbulkan permintaan saya, dapat jumpa dengan dia, dapat duduk sembang sebelah dia. Menggigil juga tadi kan. Dia tak ada kat sini kan. Nasib baik dia tak ada. Menggigil juga lah tadi, macam saya macam terpana, bukanlah terlopong. Sebab apa, macam ya Allah, ya Tuhanku, syukur padamu ya Allah, kau makbulkan doa aku kan. Sebab saya ni kalau nak mandikan dengan dia tu, Masya Allah, macam jauh lah, macam langit dengan bumi. Jadi betul macam Saudara Amin cakap tadi, tokoh atau pemimpin adalah sepatutnya kita contohi apa yang mereka lakukan. Macam kita selayaknya kita yang paling agung sekali yang kita harus contohi semestinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Itu tokoh agung kita yang di mana hari-hari saya cuba untuk kekal istiqamah ni. Caranya saya ingat dia, terbayangkan dia. Aku ni orang hina, orang keji, macam mana pun aku terasa macam tersinggung lah. Orang ejek sikit, orang kata sikit, rasa macam tercuit hati, macam terkecil hati, termerajuk. Apalah sangat apa yang saya dapat, apa yang aku dapat, apa yang orang bagi pada aku nak bandingkan dengan apa yang baginda dapat, baginda lalui semasa hayat baginda dulu. Ya Allah, ya Tuhanku. So, macam saya selalu ingat perjuangan tokoh-tokoh ni. Sama juga macam Tok Guru kita. Jadi macam saya rasa macam best ni dapat jumpa dengan dia tadi. Tak terkata nak tanya macam soalan. Macam jumpa selebriti. Kan? Saya memang kagumi dia. Banyak lagi tokoh-tokoh dalam negara ni yang saya kagumi. Tapi dia antaranya. Kat dunia ni pun ramai tokoh-tokoh pemimpin yang saya suka. Dia antaranya. Sebab dia sangat sempoi. Dia sangat comel. Dia lagi comel daripada jatuh seher saya. Saudara Amin Idris. Dan saya nampak satu sinar. Tak nak cakap lah. Saya macam nanti kalau saya cakap saya sedih. So tak apalah. Itu pemimpin yang antara yang saya boleh share dengan anda semua. Kemudian kalau nak katakan tokoh lain yang saya suka, inspirasi dari dulu, memang sememangnya Sayyidatina Khadijah. Kepribadian Sayyidatina Khadijah memang tip top lah. Memang tak boleh nak lawan. Saya sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu, saya selalu macam ni saya nak baiki diri saya tengok pada orang-orang yang begini, yang berada di atas tu. Ni sedikit-sedikit Islam yang memang kita kena jadikan contoh. Sebab apa saja perbuatan mereka, saya rasa macam sangat terdorong. Walaupun saya rasa macam jauh ni saya ingin, tapi saya cuba sedaya upaya setiap hari untuk sedikit sebanyak tu ambil apa yang mereka dah lakukan. Macam saya tak boleh terima, macam saya yang paling menyentuh hati saya, boleh ke saya buat macam Khadijah buat? Dia boleh sanggup mendaki Gua Hira setiap hari menghantar makanan pada suami dia, dan saya rasa macam saya tak boleh buat. Sebab Gua Hira tu buat saya baru balik daripada umrah baru-baru ni, saya tengok Gua Hira tu macam ya Allah jauhnya. Macam mana dia boleh panjat tinggi macam tu. Saya nak pergi memanjat Minute Valley nak hantar lauk untuk suami saya pun naik kereta, reda jam yang macam sejam tu pun saya rasa macam azabnya, macam susah. Bila saya macam tengok balik perjuangan, saya ingat balik betapa bersalah dan berdosa dan keji dan hinanya saya ni, saya cakap macam tu. Apa sangatlah pengorbanan yang saya buat pada suami saya kalau dibandingkan dengan perjuangan pengorbanan yang dilakukan oleh Sri Kandi kita yang terdahulu. Memang jauh macam langit dengan bumi. Itu. Jadi itu antara penguat saya bila kita teringat, kita ambil contoh tokoh-tokoh terdahulu, insya-Allah kita akan jadi lebih baik setiap hari dan akan jadi satu macam rencah ataupun secret recipe untuk kita kekal istiqamah setiap hari, supaya kita akan menjadi lebih baik, lebih bagus, lebih positif terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap persekitaran kita. Sebab saya perasan sekarang ni bila saya dah berhijrah, saya lebih sayang diri saya lebih hargai diri saya lebih cintai diri saya lebih hormat diri saya. Kalau dulu saya tak apa-apa, saya berpakaian pun tak fikir main ikut trend, cantik. Apa yang orang pakai saya pun nak pakai, nak lebih cantik daripada orang lain. Tapi saya tak fikir, saya lupa yang saya tidak hormat pada diri saya. Saya mencari keredaan orang, manusia di sekeliling saya dengan berpakaian cantik untuk mereka. Tapi saya lupa saya sebenarnya patut mencari keredaan Allah. Saya lupa. Tapi alhamdulillah sekarang saya dah alhamdulillah sekarang saya cuba setiap hari untuk tidak jadi seperti saya yang dulu lagi. Dan saya harap semua orang doakan saya supaya saya kekal begini sampailah saya mati nanti. InsyaAllah. Rakyat Kelantan akan sentiasa menyokong orang membuat kebaikan, betul tak? Bukannya nak buat highway tapi jaga wicok caku, oh Allah lah. Bukannya tolong. Okey, terbagi tepukan kepada istiqamahnya Yat Hamzah, hadirin sekalian, dan juga Ana Rafali, insya-Allah. Baik, Ustaz Rizal, nak balik pada Ustaz Rizal bercakap tentang dakwah ini, Ustaz. Apa kadang-kadang bila bercakap tentang dakwah kita fikir bahawa itu adalah ceramah. Dakwah ni adalah apa lagi? Ceramah.
Lepas tu ceramah. Selain pada itu, sebab kadang-kadang kita terperangkap dengan tipikal dakwah. Dan saya kagum Ustaz Rizal yang committed di dalam berblog walaupun dah ada Facebook sekarang. Kan? Masih lagi Istiqomah blog dan hasilnya baru-baru ini telah diadakan sambutan ulang tahun. Yang keberapa Ustaz? Blog Saiful Islam? 15 tahun saifulislam.com tuan-tuan. Saya kadang-kadang jealous. Sekali posting dia tu berpuluh-puluh, beratus orang komen. Aku buat blog sekali posting 3 hari baru 2 komen. Ini hebat Ustaz Rizal. Jadi Ustaz Rizal, kita nak supaya umat Islam, khususnya orang Kelantan ni, kita dah ada program begini. Contoh kreativiti dakwah. Nak pelbagaikan lagi. Khususnya sekarang apabila ramai artis berhijrah. Ada yang buat keputusan untuk berpolitik. Ada yang buat keputusan untuk buat bisnes. Bagaimana kita nak menggunakan mereka supaya dapat menghasilkan Ketika Cinta Bertasbih versi Malaysia? Silakan Ustaz Rizal. Okey, alhamdulillah, nasib baik dapat soalan yang hujung tu ya. Sebab soalan yang awal tadi macam tak fair ya. Di panel lain dapat soalan best-best kan. Saya dapat soalan tak best pula kan. Okey, baik. Bila kita bercakap tentang dakwah ya, saya teringat kepada apa yang dipesankan oleh Nabi Yaqub alaihissalam ya, kepada anak-anaknya semasa mereka nak masuk ke Mesir untuk bertemu dengan Yusuf ya. Di dalam surah Yusuf ayat yang ke-67 kata Yaqub kepada anaknya, waqala ya baniya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah ya, wahai anakku, masuk ke Mesir jangan ikut satu pintu saja, tapi masuk daripada pintu-pintu yang pelbagai. Ya. Jadi Allah SWT jadikan manusia ni macam-macam. Maka bila kita nak panggil manusia kepada Allah, cara nak panggil pun kena macam-macam. Ya. Allah SWT jadikan manusia ni ada, dah ceramah dah ni ya. Jadikan manusia ni dia ada 4 ya, PIES ya, physical, intellectual, emotional, spiritual. Jadi kita boleh panggil manusia kepada Allah melalui 4 ni. Kita boleh panggil manusia kepada Allah melalui cara fizikal. Contohnya mari jamuan. Contohnya lah ya, mai makan. Tu contohlah. Okey, dan itu yang paling popular lah ya, yang membesarkan ustaz-ustaz ya, macam saya ni lah kan ya. Okey. Kemudian yang keduanya, kita boleh juga memanggil manusia kepada Allah melalui jalan intelektual, iaitu melalui pengajian, ilmu, menambahkan ilmu ya. Tetapi kita harus ingat juga bahawa tidak semua manusia datang ke masjid contohnya kerana mencari intelektual. Sebahagian daripada mereka datang ke masjid bukan mencari intelektual, tetapi mereka mencari bahagian untuk emosional mereka. Ya, mereka datang dalam keadaan tekanan kerja, masalah kehidupan, krisis-krisis rumah tangga dan sebagainya. Dan apabila mereka datang ke masjid, minta saya sebut saya orang di masjid kan ya. Mungkin yang kita cakap ni tentang boleh tak boleh, halal haram, itu penting. Tetapi itu boleh menyebabkan ada setengah-setengah orang bila datang ke masjid, instead of dia merasa lebih tenang, dia jadi makin serabut. Terutamanya apabila dia mendengar perbezaan pendapat A, B, C, D dan E. Jadi orang-orang macam ni mungkin mengambil keputusan akhirnya lari daripada masjid kerana poin ni tadi. Jadi kita kena tengok juga manusia perlu dipanggil kepada Allah melalui jalan E, emosi. Dan saya rasa golongan yang paling hebat pada memanggil manusia kepada Allah melalui emosi, sepatutnya kena ustaz-ustaz juga lah, tapi saya kena akur bahawa kesan paling besar adalah kesan yang ditimbulkan oleh para karyawan, iaitu para artis. Sama ada melalui nyanyian ataupun melalui lakonan ya. Contohnya 50 saat klip video Mas Azam boleh menceritakan sesuatu yang penceramah mengambil masa setengah jam untuk menyampaikannya, kerana dalam media dia ada peraturan disebut, dia kata show don't tell, tunjukkan sahaja, tak payah disyarahkan, mesejnya sampai. Jadi sebab itulah saya merasakan sangat penting untuk para artis, terutamanya karyawan-karyawan di negara kita di Malaysia ini, supaya mereka jangan mengubah profession apabila mereka berhijrah.
Ya, maknanya kalau nak suruh saya berlakon sehebat Mas Azam, satu tak cukup tinggi, kedua terlebih lebar kan ya. Jadi memang tak sesuai lah. Bab tinggi slow sikit. Apa? Saya sensitif. Tak apa, kita sedang duduk lebih kurangnya lah. Berdiri nanti lepas lain ni sikit. ambil gambar kena dah nak ada duduk dah. InsyaAllah. Diri tak boleh. Ya. Teruskan Ustaz. Sebab saya rasa satu perkara yang kita semua kena bagi kredit kepada para artis ialah mereka ni ada dua kriteria untuk jadi orang yang berjaya. Iaitu yang pertama, mereka sangat fokus, dan yang kedua, mereka sangat-sangat menghayati. Ya, bila nak hafal skrip, kena fokus, kena hayati. Maka artis baca skrip mungkin lebih khusyuk daripada pelajar ilmu mengaji kitab. Sebab itu saya sebutkan ketika mula-mula saya terbabit sikit-sikit lah dalam drama Cinta Sempurna lebih kurang 2 tahun yang lepas ya, bersama dengan Ustaz Zabidi Muhammad. Saya bersetuju dengan satu idea bahawa kalau kita nak berdakwah kepada para artis, cara terbaiknya ialah berikan skrip yang hebat kepada mereka, kerana mereka akan membacanya dengan penuh penghayatan lebih daripada saya baca kitab saya sendirilah. Dan saya rasa mungkin kerana itu pada masa ini semakin ramai artis yang mengubah haluan mereka kerana berbekalkan dua ciri yang sepatutnya ada pada semua orang Islam, iaitu mereka fokus dan mereka sangat menghayati. Jadi mungkin di atas pentas ini bezanya Mas Khalidi ialah membawa Islam dalam kehidupan kepada Islam di dalam karya. Tetapi mungkin pengalaman Ana, pengalaman Yat sendiri maknanya menempuh dua fasa yang berbeza. Pernah hidup dengan satu pembawaan yang berlainan dan kini membawa satu pembawaan yang berlainan. Saya kira di Malaysia ini kita jauh masih ketinggalan berbanding dengan di Indonesia, kerana saya difahamkan Mas Khalidi juga menuntut ya di fakulti yang berkaitan dengan broadcasting di Universiti Al-Azhar Indonesia. Maknanya sebuah universiti Islam ada fakulti broadcast, tetapi di Malaysia ini kita tak sampai kat situ lagi. Tetapi saya yakin dengan komitmen besar-besaran yang diberikan oleh para artis yang ada pada masa ini dan dengan sokongan seperti Kerajaan Negeri Kelantan, saya rasa insya-Allah 5 tahun daripada sekarang bukan lagi cinta bertasbih tetapi ketika cinta bertakbir ya, insya-Allah di negeri Kelantan ya. Mudah-mudahannya. Begitulah sedikit respon saya ya. Rasa terlebih semangat pula. Wallahu alam. Dan sekiranya ya. Sebab kita dalam kelas usrah ada bincang-bincang bahawa suatu hari nanti, sebab artis ada usrah kan ya, ahli usrahnya seperti Liza, Irma, Teh Syuhada, pembaca berita Izwan Azir, ramailah ya. Tengah-tengah bincang tu mereka ada sebut bahawa suatu hari nanti nak menghasilkan filem di kalangan ahli usrah. Oh, okay. Dan kalau mereka menjemput Ustaz sebagai salah satu pelakon, Ustaz nak berlakon tak? Tak pun jadi pengarah ke Ustaz? Yeah. Kena tengok Google Calendar dulu lah ya. Kena bagi tahu awal lah ya. Kalau kena tanya isteri saya. Kalau Mas Azam bertanya kepada ibu dan ayahnya, saya harus bertanya kepada isteri saya. InsyaAllah. Tapi saya nak menyampuk sikit. Silakan saya sampukkan setuju itu. Saya tertarik dengan kenyataan Ustaz yang Ustaz cakap tadi tentang kita kena beri pelakon skrip yang berkesan. Saya sangat-sangat setuju kerana pengalaman saya sendiri dulu melakukan, saya walaupun sebelum saya berhijrah, saya memang dah banyak melakukan watak-watak bertudung. Itu sedikit sebanyak memang memanggil-manggil hati tu untuk kita ya, untuk membuka hati saya sedikit demi sedikit. Allah Tuhanku, bilalah aku nak bertudung betul-betul macam dekat dalam filem, dekat drama ni. Dulu kalau anda semua pernah ingat satu drama tajuk dia Ulamas, saya melakukan watak Raudah. Watak tu sangat susah saya nak berlakon sebab sangat-sangat Allah, macam tak pernah wujud tau wanita ataupun wanita bernama Raudah tu sekarang. Adalah mungkin, tapi di Raudah tu dengan diri saya Yat memang macam masa tu memang macam langit dengan bumi lah. Tapi macam mana saya boleh bawa watak tu? Dan saya pun tak percaya saya boleh bawa watak tu dengan, orang katalah berkesan lah kan, ramai menangis lah kan, sebab saya menangis dalam cerita tu. Jadi dan suami saya selalu hin-hin saya, alangkah indahnya kalau you betul-betul jadi macam Raudah. Dan orang macam mendoakan saya, Raudah, ya Raudah. Macam dalam masa sama saya dapat aura ataupun roh Raudah tu dalam badan. Tapi malangnya masa tu saya
banyak beralasan dengan diri sendiri. Dah ada niat nak jadi baik, nak jadi macam Raudah, tapi banyak sangat kekangan, halangan. Tapi alhamdulillah lah, akhirnya sekarang ni saya dah menuju ke arah Raudah lah. InsyaAllah. 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 Masya Allah.